ada baca lebih kurang sikit sebanyak lah berkait dengan hak ni. Cumanya tidaklah banyak sangat. Baca pun kata macam tidak ada terjemah ke apa lah. Baca gitu-gitu sahaja. Jadi hak ni pun lebih kurangnya nak tengok-tengok dulu. Lepas tu nak pergi kepada seterusnya lah. Hak tidak baca lagi hari tu. Ni dalam kitab ni hak PDF hari tu. Jadi ni berkait dengan apa dia? Berkait dengan tajuk selepas daripada burhan, iaitu mujadalah ataupun jadal. Gitu. Jadi ada hari tu baca dah lebih kurangnya hari tu lama dululah dari apa ni, ketika bicara pasal munazarah awal-awal dulu. Jadi takrifnya ia adalah satu bentuk yang seseorang manusia boleh mengemukakan hujah yang tersusun daripada perkara-perkara yang musallamat yang sudah diterima, ataupun yang boleh digunakan oleh manusia untuk menolaknya hujah saat ni itulah, mengikut kehendaknya yang mana yang dia nak tolak tu. Dan juga apa dia? Wa minal ihtiras an luzumil munaqadah bil muhafazah 'alal wad'i. Dan juga untuk menjaga daripada terpaksa apa dia? Terimalah perkara-perkara yang bercanggah dalam perkara-perkara yang perlu kena jaga. Tak apa dah. Jadi keperluan kepada bermujadalah tu nombor satu, ataupun menggunakan hujah jadaliyah lah maknanya. Okay. Jadi dia tidaklah sampai ke peringkat mukaddimah burhaniyah. Jadi tidaklah kuat serupa dengan burhan, tapi dia masyhur. Dia di peringkat masyhur. Tujuannya secara asasnya ialah untuk ifham. Ifham tu maknanya memberi kesedaran lah, memberi kesedaran kepada lawannya. Dihadapi orang ramai. Gitu. Jadi yang keduanya, orang yang apa dia? Mula-mula dia kata baru innal mubtadi' fil ulum qabla al-wusul ila darajati allati yatamakkanu fiha min iqamatil burhan. Jadi orang yang mula-mula baru belajar, sebelum mereka sampai ke peringkat memperolehi burhan yang meyakinkan itu, dia perlulah dalam ketika itunya untuk apa dia? Membuktikan perkara-perkara yang tidak dapat dibuktikan dengan cara burhan. Jadi macam dengan perkara-perkara yang dapat memuaskan hati pihak lawannya. Contohnya dengan jawapan dia tu boleh memuaskan hati. Jadi yang ada sebelum daripada ada perkara-perkara burhan tu lah. Jadi nak boleh kesapa peringkat burhan tu, dia sampai ke peringkat ni dulu. Jadi inilah satu-satunya cara yang ada. Kecuali burhan tu berupa ayat Quran ataupun daripada kitab-kitab suci yang mesti diterima, tu lain lah. Tapi kalau tidak lagu tu, maka biasanya hak ni lah caranya. Jadi ada itu kita baca beza dia. Tujuan mujadalah ialah untuk apa dia? Memberitahu kepada pihak lawan. Tujuan burhan untuk memberitahu kenyataan hakikat yang sebenar. Lepas tu hak ni antara dua orang yang
berbalah sahaja. Hak ni untuk apa dia? Semua orang lah, untuk mengajar orang lain. Patut ni mujadil itu boleh jadi dia tidak untuk mencari kebenaran pun, tapi dia cuma nak buat alasan yang munasabah, gitu, yang boleh memuaskan hati pendengar dia lah. Hak selaginya pula dia mencari kebenaran. Hak daripada ni hujah jadaliyah ini menggunakan mukaddimah musallamah. Itu maknanya diterima lah. Tidak disyarat kena hujah yang benar-benar pasti betul, tak mesti lagu tu. Musallamah ni boleh jadi bagi majoriti, bagi ramai, ataupun bagi satu kumpulan tertentu lah, mazhab tertentu kan. Adapun hak burhan tu dia kena mukaddimah yang benar dan meyakinkan. Lepas tu jadaliyah biasanya dalam masalah-masalah tertentu lah, yang akan sampai natijahnya ya ataupun tidak. Adapun burhan dia satu saja, kebenaran itu satu saja, ya ataupun tidak. Dalam semua masalah boleh ada, walaupun ada beberapa burhan. Lepas tu dalam jadal ada digunakan kias dengan mukaddimah yang musallamah, yang diterima. Ada istiqra', ada tamsil. Dalam burhan hanya digunakan kias sahaja. Sebab istiqra' tam mustahil ataupun agak payah. Tamsil pula tidak meyakinkan. Gitu. Lepas tu faedah-faedah dia tu lebih kurang saat ni lah. Maknanya untuk melatih minda. Nombor duanya, kepada ni boleh memenangi daripada pihak lawannya, terutama di zaman banyak perbalahan lah, di zaman politik masyarakat dan sebagainya. Lepas tu bolehlah guna untuk orang yang mempertahankan hak manusia, bolehlah guna. Lepas tu pemimpin bolehlah guna untuk menjaga daripada akidah pengikut-pengikutnya, kepercayaan pengikutnya. Ataupun seorang ketua boleh guna untuk menjaga keyakinan pengikut-pengikutnya ketua saat itu. Lepas tu peringkat-peringkat dia dia tidak sempurna, bukan tidak sempurna, tidak berlaku melainkan hanya antara dua orang lah. Kalau dia seorang tak jadi. Jadi tarfun muhafizun ala wad'ihi wa ghayatu sa'yihi alla yulzimahu al-ghair wa la yufhimahu yusamma al-mujib. Wa tarfu tsani nakidun lahu ghayatu sa'yihi an yulzima al-muhafiz wa yafhamahu yusamma as-sa'il. Jadi dia ada dua bahagian. Satunya yang dipanggil penjawab, sini dipanggil penyoal. Penjawab dan penyoal. Gitu. Jadi dalam kitab kita tu dia panggil muallil dan sa'il, lebih kurang lah. Lebih kurang tulah muallil tu nak jaga asal dia tu lah. Sa'il tu nak bantah tu. Maksudnya dia nak menyatakan sebaliknya daripada sesuatu pandangan apa-apalah. Daripada pandangan apa-apa, dia nak nyatakan sebaliknya. Dengan menyatakan persoalan-persoalan dan pertanyaan-pertanyaan. Okay. Menanyakan persoalan-persoalan bertujuan untuk apa dia? Menyabitkan perkara yang bertentangan dari apa yang dinyatakan, apa-apa sajalah. Okay. Man yuridu naqdi ra'yin ma, orang yang nak batalkan sesuatu, apa-apa teori. Itu.
menanyakan persoalan-persoalan bertujuan untuk, boleh juga kita kata, menyanggahi apa-apa pandangan dalam apa-apa masalah, boleh juga. Lepas tu yang keduanya, daripada soalan yang jauh-jauh pergi kepada soalan yang dekat-dekat lah. Dan yang ketiganya, apa dia ni, pihak lawan dia tidak tahu bahawasanya pembantah tu sebenarnya nak apa dia ni, nak mengalahkannya dengan persoalan-persoalan yang ditanya tu, nak membatalkannya. Dan yang keempatnya, mengambil ataupun mencari pengiktirafan dan penerimaan. Gitu. Pembantah mencari penerimaan, pengakuan, iktiraf daripada lawannya bahawa dia telah terima mukaddimah-mukaddimah yang apa dia? Yang membatalkan pandangannya. Gitu. Dia nak tahu orang ni terima ke tak perkara yang bercanggah. Gitu. Kalau dia tidak terima, maknanya dia kebahlah ataupun yakin dengan kepercayaan dia. Kalau dia terima, maknanya dia tak berapa yakin. Gitu. Dan yang kelimanya, dia membuat kias jadali, menggunakan perkara-perkara yang sudah diketahui dan juga sudah diterima lah oleh pihak lawan dia, untuk mengelirukan ataupun untuk apa dia ni, gini. Dia buat kias jadali daripada perkara yang diketahui dan diterima oleh pihak lawannya dalam bentuk ayat yang membantah kepercayaannya. Okay. Gunakan perkara yang sudah diterima pihak lawannya dalam bentuk ayat yang dikira membantah pandangan yang dipegang pihak lawannya itu. Dan yang kenanya, apa dia ni, dia tidaklah mengejek dan sebagainya lah, tidak ada muhajamah dan sebagainya tu, tidak menyerah, boleh juga peribadi lah. Kalau dia boleh, dengan hanya dia menggunakan kias jadali daripada mukaddimah-mukaddimah yang masyhur dan diterima oleh orang ramai. Okay. Lepas tu adawat jadal. Dia kata laisa ma'na wasfi hazil adawat annahu yakunu hasilan 'alaiha fi'lan bal la budda min as-sa'i li tahsiliha bi nafsihi amalan wa istihdariha indahu. Dia kata sifat ini tidak ada secara langsung, kena berusaha untuk wujudkannya terlebih dahulu. Jadi adawat-adawat matlubah ini, yang perlunya ini ialah seperti berikut. Nombor 1, yastahzira ladaihi asnaful masyhurat min kulli babin wa min kulli madatin ala ikhtilafiha wa yahfazuha fi zakiratihi liwaqtil hajati. Dia kena ingat dalam kepala ataupun ingatan ataupun notanya sehingga ia diperlukan. Dia kena sipel lah. Dia kena sipel.
Maknanya dia kena tahu ada ataupun hadirkan perkara-perkara yang masyhur saat ni tu. Gitu. Dari setiap bab, dari setiap perkara yang bercanggah. Dia kena tahulah bab mana-mana masyhur tu. Yang keduanya, kudrah dan kuwah, maknanya mampu untuk membezakan antara ma'anil alfazil mustarakah wal mankulah wal musyakkakah mutawati'ah mutabayinah mutaradifah. Dia mampu membezakan antara perkataan-perkataan yang ada istilah berikut. Nombor 1, perkataan mustarak. Nombor 2, perkataan mankul. Serupa dengan alam mankul tu. Maknanya perkataan perkataan asing yang dipindahkan ke dalam bahasa sendiri. Ini dia. Lepas tu perkataan musyakkakah, yang tidak pasti mana satu daripadanya, tidak ada isyarat mana satu lebih kuatnya. Lepas tu mutawati'ah ni ada dalam kitab mantik sebelum ni berkait dengan nisbah dia itulah, nisbah tawatu. Mutabayinah dan mutaradif. Mutabayinah tu benda-benda lain suku sakat lah. Mutaradif tu benda-benda seerti. Tawatu tu tak ingat ada lagu mana. Lebih kurangnya rasanya macam dengan cahaya lah. Cahaya ke bukan cahaya tak ingat dah. Dan lain-lain lagi bagi keadaan perkataan itulah. Lagu mana keadaan dia kena tahulah tu boleh beza. Boleh juga walaupun duratu ala apa dia? Taqassiha gitu. Ala wajhin, boleh menggunakannya perkataan-perkataan tadi ala wajhin yastati'u an yarfa'a ma yatra'u min gumudin wastibahin fiha. Okey. Untuk menghilangkan kecelaruan dan kemuskilan yang timbul. Gitu. Apa-apa kecelaruan dan kemuskilan yang timbul. Dan nombor 3-nya, dia boleh membezakan antara mutasyabihat, perkara-perkara yang hampir sama ataupun yang samalah. Yang sama, hampir sama, serupa. Sawa'un kana tamyiz bil fusul au bil khawas, sama ada menggunakan fasal ataupun khas, maknanya arad khas. Yang keempatnya pula mampu untuk menyatakan tasyabuh, persamaan antara beberapa perkara yang berlainan. Okay. Mampu untuk menyatakan persamaan antara perkara. Aksul adatis salisati, maknanya lawai kepada khosak ni. Sebaliknya dari adat yang ketiga. Okay. Sama ada tasyabuh itu tasyabuh dari sudut zatnya, maknanya hakikatnya, ataupun tasyabuh dari sudut aradnya, maknanya sifatnya. Waktu solu hazil qudrah, maknanya kemampuan ini diperolehi dengan cara dia mencari sudut-sudut persamaan antara perkara-perkara yang sangat jauh nak dikaitkan, ataupun perkara-perkara yang sama jenis, ataupun kalau kita kata mutajanis lah, sama jenis, mutaba'idah jiddan, agak jauh untuk nampak persamaan,
Bitahsil ma bihi al-ishtirak bainal asya'. Dan mewujudkan sesuatu perkongsian antara perkara-perkara tadi. Gitu. Jadi apa dia maksudnya saat ni tu? Maknanya ni dia kena ada lah untuk dia boleh saat ni tu dia kena boleh beza benda-benda tu. Kena boleh beza benda-benda tu. Apa makna maudhu'? Maudhu' tu hak asal ataupun kaedah kulliyah yang terpecah daripadanya beberapa qadaya masyhurah, maknanya fakta-fakta yang masyhur lah. Dengan kata lainnya yang lebih jelas, setiap hukum kulli yang terpecah daripadanya hukum-hukum kulli yang lain pula. Setiap satu daripadanya dianggap juz'i kalau tengok kepada kulli yang asal yang di atasnya, yang dia terpecah daripadanya. Pada masa yang sama, hukum-hukum mutasya'ibah saat itu yang terpecah saat itu masyhurun fi nafsihi, sudah diketahui ataupun sudah masyhur di dalam dirinya, dan dia boleh gunakan mukaddimah ini dalam qiyas jadali kerana ia adalah satu mukaddimah yang masyhur. Dan tidak disyaratkan dalam sesuatu maudhu' ini dia kena masyhur dalam dirinya saja. Boleh jadi gitu, boleh jadi tidak lagu tu. Okey. Okey. Tu ialah maudhu' saat ni itulah. Contohnya apabila dua perkara yang bertentangan wujud, maka pada maudhu' ini iza kana ahadud diddaini mawjudan fi mawdu'in, dalam apa-apa perkara lah, dalam apa-apa perkara, tajuk ataupun benda, maka kana diddahul akhir mawjudan fi diddi zalikal mawdu', maka lawa dia ada pada lawa tempat tu lah, pada bukan tempat tu maknanya. Tidak boleh ada di tempat tu juga, kena ada tempat lain. Jadi kaedah ini dipanggil mawdu' bapanya pula sebab saat ni lah, sebab saat ni tasya'aba minha indatu ahkamin masyhuratin, terpecah daripadanya beberapa hukum-hukum yang masyhur yang termasuk di bawahnya lah. Contohnya apabila kanal ihsan lil asdiqa husnan, apabila melakukan kebaikan kepada kawan-kawan itu satu benda yang baik, maka lawa kepada ihsan iaitu menyakiti kepada musuh-musuh, lawa kepada asdiqa juga adalah baik. Gitu. Hak ni apa dia? Kalau biasanya tanakut hak biasa, menyakit membuat kebaikan kepada kawan-kawan itu baik, membuat kejahatan kepada kawan-kawan itu tidak baik. Itu biasalah. Itu hak biasa. Hak ni dia tukar belaka. Tukar belaka. Maknanya saat ni itulah iza kana ahdud diddain mawjudan fi mawdu'in kana diddahul akhar mawjudan fi diddi zalikal mawdu'. Okey. Iza kanat muasyaratul juhal mazmumatan, apabila berbincang, berbual ataupun bermesyuarat, bergaul dengan orang jahil itu satu perkara yang tercela, maka muqata'atul ulama mazmumah, berpisah dengan ulama pula dianggap tercela. Gitu juga. Apa saat ni? Bergaul dengan orang jahil. Ni berpisah dengan orang alim. Okay. Apabila datang kebenaran, hilanglah ataupun pergilah kebatilan. Gitu. Jadi ni contoh-contoh saat ni lah. Contoh-contoh hukum-hukum juz'i kalau tengok kepada maudhu' saat ni, atas saat ni tu. Iza kana ahdud diddain mawjudan fi mawdu'in dan sebagainya. Jadi faedah maudhu' dan rahsia namanya kepada ni, dia kata faedah daripadanya ialah sahibu hazi sina'ah, maknanya yang buat ni
dia boleh mengira sebagai usul mauduk-mauduknya saat ni. Dan dia boleh jagalah, boleh kira sebagai kaedah-kaedah umum. Supaya dia boleh keluarkan daripadanya beberapa perkara-perkara yang masyhur dan berguna untuk mujadalahnya ketika dia perlulah untuk membatalkan ataupun untuk mensabitkan sesuatu perkara yang lain pula. Jadi apa dia? Dia kata mengingati ataupun mengingatilah mauduk saat itu lebih mudah dan lebih cepat, lebih bergunalah dalam ingatan kita daripada mengingati kaedah umum, mudah katanya. Mauduk saat itu, okay? Jadi kaedah umum, mengingati kaedah umum lebih mudah dan lebih apa dia kata lebih molek lagi lah, lebih mudah dan lebih cepat diingati, lebih cepat marilah datang dalam fikiran daripada kita mengingati juz'i-juz'inya satu persatu. Okay. Jadi juz'i-juz'inya pula perkara-perkara yang masyhur yang terpecah daripada saat ni lah, mauduk saat ni tu. Gitu. Maknanya bila kita ingat kaedah yang umum ni, iza kana ahduddin mawjudan fi mawdu'in kana diddahul akhar mawjudan fi didzalikal mawdu'. Kita ingat ni lebih mudah lagi untuk kita guna dalam membantah orang lain daripada kita ingat contohnya yang satu ni saja. Contohnya, bila bergaul dengan orang jahil tercela, maka berpisah dengan orang alim juga tercela. Jadi kalau kita ingat contoh, kita ingat hak bawah, hak atas tu payah sikit kita nak ingat. Kita jadi macam apa dia hak sebenarnya. Jadi kita tak apa ingat. Tapi kalau kita ingat hak atas tu, mudah sikit kita nak cari contoh-contoh dia. Jadi apa dia? Lebih mudah ingat kaedah daripada ingat contoh. Fala yang bagi lil mujadil, jadi bagi seorang yang bermujadalah, dia mestilah kena menjelaskan mauduk yang dia ambil dan dia istimbat daripadanya lah, dia pecahkan daripadanya perkara-perkara yang masyhur saat ni tu. Dia kena royak lah. Dia kena royak kaedah umum yang dia guna saat ni tu. Dan dia kena ingat sehingga ia tidak menjadi apa dia satu kelemahannya yang boleh menyebabkan dia ditolak atau dinafikan. Okay. Kerana itu mauduk dipanggil mauduk, kerana mauduk ini li'annahu maudi'un lil hifzi wal intifa' wal intiba'. Kata dia benda yang nak kena ingat, yang boleh ambil manfaat dan iktibar. Tak apalah. Tu mungkin istilah-istilah dia tu, istilah mauduk dia tu lain sikit lah, berbeza dengan saat ni tu, dengan kita belajar sebelum ni. Tak apalah, ada nerayaknya saat ni berkait dengan itulah. Sinilah poin dia lebih kurangnya. Kalau kita ingat kaedah kulli, lebih mudah lagi daripada kita ingat contoh-contohnya yang juz'i. Gitu. Kalau kita ingat usul, kita boleh gunakan usul saat ni buat kesimpulan untuk menghasilkan yang masyhur-masyhur. Gitu. Maknanya kaedah-kaedah, bukan kaedah, contoh-contoh ataupun perkara-perkara yang masyhur. Dan perkara yang masyhur saat ni mari daripada saat ni lah juga kaedah dan usul ataupun dipanggil mauduk saat ni tu.
Gitu. Jadi tu jana ayat sebenarnya. Seterusnya ialah lain pula dia panggil wasaya. Ta'limatun lisail. Yang ada taklimat dia pula. Wasaya ni juga istilah dia lah. Istilah dia. Jadi untuk mencapai maksud dia, iaitu untuk biar mujib ataupun mu'allil menerima apa yang dia rakyat tu, dia kena jaga beberapa perkara berikut. Okay. Kena jaga beberapa perkara. Yang pertama sekali, sebelum dia menyatakan persoalannya berkait dengan apa ni, saat ni tu, an yuhdara ladaihi qabla tawjihi soal al-mawdi' allati ataupun mawadi' allati minha yastakhrijul muqaddimah. Dia kena royak kaedah ataupun maudhu' saat ni itulah. Usul yang digunakannya untuk mengeluarkan ataupun menghasilkan muqaddimah yang masyhur tadi. Gitu. Muqaddimah yang masyhur saat ni dia ada sebab ada sesuatu usul ataupun kaedah dia. Apa kaedahnya? Jadi kena rayak tu dulu. Yang keduanya, yuhanni fi nafsihi qabla su'al at-tariqata wal hilata allati yatawassalu biha li taslimil mujib bil muqaddimati wat tashni' ala kepada munkiriha. Maknanya dia bersedia ataupun dia menyediakan dalam dirinya lah, sebelum dia tanya tu lagi, cara-cara dan hela-hela yang dia boleh guna untuk apa ni? Untuk membuatkan mu'allil tu ataupun mujib saat ni lawannya terima. Muqaddimah dan tasni', maknanya pecahan-pecahan inilah muqaddimah masyhur saat ni tu. Kalau sekiranya ataupun diandaikan lawannya tidak terima. Okey. Jadi dia kena cedek dululah. Dia kena persiapkan talian hayat, dia kata. Nombor tiganya, apabila apabila telah menjadi satu perkara yang mesti kepadanya, menyatakan apa yang dia sembunyikan dalam dirinya berupa niat dan maksud, daripada dia membatalkan ataupun menafikan apa yang dinyatakan oleh lawan dia, maka untuk menjadikan penjelasan ini adalah peringkat terakhir persoalan dan kata-kata maka dia hendaklah menyatakan niat dan maksudnya membatalkan ataupun menyanggahi lawannya ini berada di akhir persoalan atau berada di peringkat terakhir persoalannya dan kata-katanya. Okey. Maksud dia tu, dia nak menyanggahi hak lawan dia tu, dia kena letak ujung sekali. Dia tak boleh start rakyat tu, rakyat lalu mula-mula sekali tu. Sebenarnya saya tidak nak apa, cuma saya benci kepada awak. Cumanya dia pun rakyat lah pula lepas pada tugas lain. Tak boleh. Lepas tu kena duduk belakang sekali. Gitu. Biar dia lalu dulu. Jalan-jalan hak berliku, hak payah-payah kita tanya tu. Last sekali dia pun sampai kepada poin dia. Sebenarnya kita tidak nak gapo, kita cuma nak meluahkan perasaan benci pada dia. Contohnya. Okey. Jadi itu duduk akhir sekali.
Maknanya setelah dia terima dah lah. Setelah kira-kiranya ia berada selepas daripada penerimaan lawannya. Selepas dari lawannya menerima apa yang dia nak lawannya terima. Ada. Wa yatawassaku min adam baqa'i majali indahu lil inkar. Dan dia berkeyakinan bahawa lawannya tidak lagi mampu menafikan apa yang dinyatakannya, maknanya termasuklah niatnya. Gitu kira-kiranya lah. Jadi hadhihi hiyal khututul ula ar-ra'isi. Jadi ini adalah langkah pertama yang hot the best sekali lah, yang utama sekali, yang mesti seorang sa'il pembantah itu gunalah kata guna secara berhemah. Tambahan lagi dengan cara-cara lain yang banyak lagi sebenarnya, untuk li'akhzil i'tiraf, maknanya untuk membuatkan lawannya menerima apa yang dikatanya. Okay. Yang bagi al-iltifat ila an-nas yatakhallafuna katsiran bi akhlaqihim wa amzatihim. Dia kata boleh saja dia berpaling, maknanya bertukar tajuk sikit lah. Boleh dia kondang sikit kepada tajuk lain sikit lah ni, berkait dengan manusia ni berbeza-beza. Gini, yang bagi al-iltifat, maknanya molek juga kalau kita alihkan sedikit perbincangan ini untuk menceritakan ataupun memberitahu bahawa manusia ni ada pelbagai perangai dan mizaj. Mizaj tu gimana? Gimana kita panggil? Perangai dan cita rasa boleh juga. Maknanya manusia ni tidak sama, tetapi kita boleh kita boleh exploit kelemahannya dengan mengetahui psikologinya. Okey. Jadi antara manusia ada yang ujul, sebenarnya masa beda. Ada yang pasingnya pemalu. Gitu. Ini sebenarnya boleh juga diguna kepada bukan boleh diguna. Kita tengok ada digunakan saat ni ni kepada bukan penjual, kepada orang yang kadang-kadang kita pergi ke sesuatu tempat tu, dia macam bersungguh-sungguh untuk ngapping sesuatu benda kepada kita. Okey. Dia bersungguh-sungguh untuk ngapping sesuatu benda kepada kita. Jadi hak sebenarnya hak dia nak ialah dia nak duit lah, gitulah biasanya. Tapi dia tidak royak dia nak duit. Dia royak apa dia? Kita nak go tu, kita nak go ni, kita perlu go tu, kita perlu go ni, benda-benda yang kita tidak perlu dan sebagainya lah. Benda-benda yang membuatkan kita akhirnya macam tak apalah, saya belilah satu. Okey. Jadi sebenarnya bukan lagu tu, sebenarnya dia nak go lain. Cumanya cara dia tu membuatkan kita terpaksa, ataupun kita tahu benda tu tak perlu, tapi kita jadi kabar-kabar
kita terima. Gitulah lebih kurangnya. Uh, jadi ada manusia yang pemalu. Jadi cara nak serai dia tu lagu lain. Ada manusia yang tidak ada kemaluan. Tidak malu langsung lah. Tidak ada malu langsung. Tak malu lah juga. Ada peringkat-peringkat yang bermacam-macam pula tengah-tengah tu. Ada yang malunya sedikit, ada yang malunya banyak. Ada yang penyabar. As-saburul jil alal kalam wal jadal. Yang kita kata boleh dengar percakapan, boleh apa dia? Berbahas pula. Ada dhaif mustakhzi. Ada orang yang lemah dan tidak mampu untuk apa dia? Tidak mampu untuk dengarlah orang kecek. Dia ambil saja. Okey. Lemah dan tak mampu berbahas. Boleh terima saja. Dia apa dia ni? Dia busy, tak ada nak cara. Jadi apa-apa ambil. Tak cara. Dia tidak dare, tidak ada masa. Bainahuma darajatun kasiratun aidan. Antara yang penyabar dengan yang tidak sabar langsung, ada banyak pula peringkatnya, ada banyak jenis pula. Ada yang bersabar, siap duk balas pula dengan kita. Ada yang gaduh-gaduh, tak ada nak gapo. Dia pakai ambil je, ataupun tak jadi ke, dia pakai tolak selalu ke, macam-macam. Ada dia kata allabakullasan. Yang apa dia? Yang orang panggil kritis, boleh juga. Bukan yang kritis, yang apa dia ni? Yang bijaksana, yang mahir lah, yang cerdik kata. Ada yang cerdik, bijaksana. Ada ai mutalak sam. Ada ai mutalak san. Maknanya ada orang yang tidak berapa cerdik lah, mudah kita katanya. Tak berapa cerdik. Dan juga apa ni kita panggil ragu-ragu dengan pilihannya. Gitu. Bainahuma darajat, dan antara dua saat ni tu ada macam-macam pula peringkatnya. Ada cerdik lajak, ada tak cerdik lajak. Banyaknya tak cerdik lah. Gitu. Lepas tu minhum ada juga al-mu'tad bi ra'yihi mutasallib li aqidatihi. Ada yang berkeyakinan kukuh dengan apa dia? Pegangannya. Maknanya dia ni ayat isti'arah lah ni. Seolah-olahnya dia sanggup menyalik dirinya untuk agamanya. Ada yang mukallid sahaja, yang ikut-ikut orang lain sahaja. Yang patuh sesuatu peraturan kerana orang lain juga patuh. Mutatawwa li ghairihi. Bainahuma darajat. Antara dua jenis manusia ni pula ada yang beza-beza lah, ada beza-bezanya. Setiap satu daripada asnaf ini dia ada sya'nu khos, sya'nun yaksimuhu fi tariqil mujadalah. Ada caranya
untuk berbahas dengan mereka dalam mujadalah ni lah. Yang mana Sa'il kena ambil perhatian. Sa'il tu pembantah lah. Setelah dia tahu peringkat lawannya, peringkat mangsanya berada di peringkat mana. Gitu. Setelah dia tahu lawannya ini berada di peringkat mana. Satu. Gitu. Dan gitu. Maka bolehlah dia guna cara yang bersesuaian dengan peringkat lawannya itu. Okey. Jadi daripada sinilah kita ada satu kata-kata yang masyhur, likulli maqamin maqalun. Setiap peringkat ada cara bercakapnya. Okey. Jadi kena jagalah wasaya dia panggil. Saat ni itu pengajaran untuk Sa'il, pengajaran untuk Mujib, orang yang nak menjawabnya pula adalah pula ni lagu lain pula. Jadi saat ni tu sebenarnya kalau nak terjemuh sosok tu agak payah sikit lah nak fahamnya. Tapi isi dia tu nak rayak gitulah. Isi dia nak rayak lagu tu. Tak ada apa pun benarnya. Nak rayak kata gitulah bendanya. Tak katalah dulu. Wallahu a'lam.